Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua alim harap korang berada dalam keadaan sihat dan sejahtera serta dipermudahkan segala urusan. Okey, untuk hari ini kita sambung topik huruf hamzah tiga suku. Apa maksud tiga suku ni? Maksudnya huruf hamzah tu okey, dia berada di tak atas sangat tapi di bawah sikit. Di bawah sikit. Contohnya ini alif. Okey, nampak tak? Ini alif. Dia berada sini. Nampak? Okey, dia tak atas sangat tapi dia bawah sikit je pada atas. Itu namanya tiga suku. Okey, tak apa, nanti muallim akan tunjuk. Okey, perhatian baca dan fahami. Okey, korang boleh apa? Untuk ini muka surat 11. Muka surat 11 boleh tengok. Buka muka surat 11 boleh tengok buku ni. Perhati, baca dan fahami. Hamzah tiga suku ialah huruf hamzah pada kedudukan 3/4. 3/4 ketinggian huruf alif. Ia digunakan pada fungsi seperti berikut. Maksudnya tinggi dia 3/4. Okey, 3/4 tu contohnya macam ni. Ini huruf alif tau. Dia berada sini. Dia bukan dia bawah sikit je pada alif. Dia berada di kedudukan itu. Okey, yang pertama, sebab apa bentuk-bentuk sebab apa dia berada di tiga suku? Ini antara sebab dia. Kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A menerima imbuhan an dan I. Maksudnya kata dasar tu kata dasar yang akhir dia huruf A. Kata dasar dia akhir dia huruf A dan dia menerima imbuhan an ataupun I. Contohnya celah. Asal dia celah. Tapi andai kata dia menerima an, celaan. Okay, kita letak huruf hamzah. Okey, ini kurang nampak sikit. Nanti korang boleh tengok kat buku muka surat 11. Celaan. Celah hamzah nun. Itu adalah bentuk-bentuk hamzah tiga suku. Celaan. Okey, baca. Asalnya baca dia berakhir dengan huruf in. Apabila ditambah an, bacaan. Kebendaan. Asalnya benda, jadi kebendaan. Seterusnya kesukaan. Ingat, kata dasar yang berakhir dengan huruf A, contohnya celah, baca, benda, suka, semua berakhir dengan huruf A, menerima imbuhan an, kita akan letak huruf hamzah tiga suku. Okey, seterusnya dia menerima imbuhan I. Satu lagi dia menerima imbuhan I. Kata dasar dia huruf A. Harga, reda, rasa, cinta. Dia menerima imbuhan I. A menerima imbuhan I. Kita akan letak hamzah tiga suku. Contohnya dihargai. Tengoklah, dia berakhir dengan, dia asalnya huruf dia harga. Dia berakhir dengan vokal A. So kita nak letak I, dihargai. Imbuhan I, kita akan letak hamzah ya. Meredai. Okey. Asalnya reda. Nak dia menerima imbuhan I, kita akan letak hamzah ya. Seterusnya merasai. Mim, ra, alif, sin, alif. Merasai. Hamzah ya. Dicintai. Dal, ca, ya, nun, ta, alif, hamzah ya. Okey, ingat tak? Kata dasar yang berakhir dengan huruf A dan yang kata dasar yang berakhir dengan huruf A dan dia menerima imbuhan an dan I. Kata dasar yang berakhir dengan huruf A, dia menerima imbuhan an dan I, kita akan letak dia hamzah tiga suku. Okey, ingat Ingat, itu yang pertama. Kita pergi yang kedua pula.
Okey, kata dasar yang diakhiri bunyi vokal U menerima imbuhan I. Okey, andai kata kata dasar tu berakhir dengan huruf U, dia menerima imbuhan I. Contohnya dahulu, U. Tadi kita belajar A betul? Ini U pula. Yang kedua ni U, bukan A. U, kata dasar dia berakhir dengan huruf U menerima imbuhan I. Contohnya didahului. Didahului, lu hamzah ya. Okey, dibaharui, di baha alif, ra waw, i ditambah i, hamzah ya. Okey, seterusnya merindui, mim, ra ya nun, dal waw, i, hamzah ya. Seterusnya merestui, mim, ra sin, ta waw, hamzah ya. Maksudnya kat sini yang nombor 2 ni huruf U menerima imbuhan I. Kita akan meletakkan huruf hamzah pada kedudukan 3 suku. Hamzah 3 suku. Boleh menerima imbuhan I. Kata dasar dia adalah U dan menerima imbuhan I. Kita akan letak hamzah 3 suku. Okey, itu yang part nombor 2. Yang seterusnya, part nombor 3. Okey, kurang nampak sikit Kurang nampak sikit. Kita tengok. Sekejap. Okey, diftong atau gandingan vokal au dan I di awal kata. Okey, diftong atau gandingan, ganding, vokal berganding. Okey, diftong atau vokal berganding ataupun gandingan ni maksudnya huruf vokal rapat-rapat. Contohnya au, ais. A dengan U berada di rapat-rapat. Akan tetapi yang nombor 3 ni, kisah dia, cerita dia, diftong gandingan vokal au dan I di awal kata. Tolong tengok betul-betul di awal kata. Boleh. Diftong gandingan di awal kata. Okey, tengok. Contohnya ejaan auto. Alif, hamzah 3 suku. Waw, ta, waw. Auto. Ingat letak hamzah. Hamzah, waw, ta, waw. Boleh. Okey, itu contoh yang pertama. Ini hamzah dia kurang nampak sikit. Cuba tengok kat buku muka surat 12. Betul, muka surat 12. Tengok kat buku muka surat 12. Seterusnya, aura. Alif, hamzah, waw, ra, alif. Aura. Ingat, ini huruf diftong atau huruf bergandingan. Dekat awal suku kata kita akan letak huruf hamzah. Audio, alif, hamzah 3 suku, waw, dal, waw, dal, ya, waw. Tengok, diftong, au, diftong ataupun vokal berganding. Okey, seterusnya aur. Alif, hamzah, waw, ra. Hamzah ni 3 suku. Sebab apa? Sebab vokal berganding atau bunyi diftong. Seterusnya bunyi I. Diftong ataupun gandingan I. Kita tengok ice cream. Alif, hamzah, ya, sin, kaf, ra, ya, mim. Ice cream. Ingat. Ais, alif, hamzah, ya, sin. Alif, hamzah, ya, sin, ya, nga. Icing. I, alif, hamzah, ya, ra. Ingat, yang nombor 3 ni diftong atau gandingan. Diftong tu dia vokal rapat-rapat juga. Ingat, diftong dengan gandingan vokal rapat-rapat. Huruf A dan U, huruf vokal kan, dia rapat-rapat. A, I rapat-rapat. Berada di awal suku kata. So kita kena letak hamzah. Hamzah berada di tengah. Ingat, untuk A, U dan AI. A, U, AI. Okey, yang nombor 4. Kita tengok ni.
Gandingan vokal A, U, A, I dan A, U. Contohnya, okey, ini vokal berganding dengan hamzah. Vokal berganding dengan hamzah. Kena hafal ni. A, U, A, I, U, I. Contohnya, baung, ba, alif, ba, hamzah, waw, nga. Hamzah 3 suku. Baik, ba, alif, hamzah, ya, qaf. Buih, ba, waw, hamzah 3 suku, ya, ha. Ingat, kedudukan hamzah 3 suku, kita kena bayangkan alif, dia berada di bawah sikit je pada alif. Itu dia, hamzah 3 suku. Okey, laung, lam, alif, hamzah, waw, nga. Saing, sin, alif, hamzah, ya, nga. Duit, da, waw, hamzah, ya, ta. Hamzah 3 suku, tak nampak sangat. Okey, lain, lam, alif, hamzah, ya, nun. Suis, sin, waw, hamzah, ya, sin. Okey, itu adalah contoh. Okey, Mu'alif nak bagi tahu, andai kata dia tak ada hamzah, yang nombor 4 ni, vokal berganding ni. Vokal berganding ni. Vokal berganding ni maksud dia huruf vokal ni rapat-rapat tau. A, U, A, U, A, U. Dia. A, I, U, I. Huruf vokal dia rapat-rapat. So, kita kena letak hamzah. Hamzah ni sebagai apa? Hamzah pembeza. Andai kata kita tak letak huruf hamzah, contohnya, lam, alif, ya, nun je. Jadi, layan. Dia tak jadi lain. So, hamzah kat sini adalah hamzah pembeza. Kedudukan hamzah, hamzah 3 suku. Ingat, hamzah di tengah perkataan. Contohnya ni, baung. Tanpa hamzah, boleh dibaca bawang. Tak ada hamzah jadi bawang. Laut. Tanpa hamzah, boleh dibaca lawat. Laut, lawat. So, hamzah kat sini hamzah pembeza. Saing. Tanpa hamzah, boleh dibaca sayang. Hamzah kat sini hamzah pembeza. Seterusnya, lain. Tanpa hamzah boleh dibaca layan. Hamzah ni penting. Hamzah pembeza di antara dua perkataan. Okey, yang nombor 4. Kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal. Hamzah tunggal. Hamzah tak ada rumah. Dia seorang je. Satu je hamzah. Di tengah kata hendaklah ditulis dengan hamzah 3 suku. Okey, contohnya ejaan mukmin. Dalam bahasa Arab kita akan letak di huruf hamzah. Ini kata asal bahasa Arab tau. Kata asal yang berbahasa Arab. So dalam bahasa Arab pun dia ada huruf hamzah. Hamzah dia berada di tengah. So kita akan letak hamzah 3 suku. Mukmin, muazzin, muallaf, muktamar. So kita akan letak huruf hamzah di 3 suku. Yang ni adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal di tengah kata. Ni pinjaman bahasa Arab. Okey, contoh. Okey, yang terakhir, nama khas biasanya nama bukan Melayu. Contohnya NG, hamzah nga. NG ni selalunya nama Cina. Ong, hamzah waw nga, ong. Eng, lim guan eng. Contoh eng, kita nak ejek eng macam mana? Hamzah ya nga. Contohnya lim guan eng. Ada seorang nama ni lim guan eng, kita nak letak dia hamzah 3 suku. Gitulah ceritanya. Okey, itu saja daripada Mu'alif. Kesimpulan sikit berkaitan dengan hamzah 3 suku ni. Yang pertama, dia kata asal dia huruf kata dasar dia berakhir dengan A, dia menerima imbuhan an dan I. Itu yang pertama. Okey, korang kena baca balik tau. Lepas tu kata dasar U dia menerima imbuhan I. Ni U kata dasar menerima imbuhan I. Yang ketiga, diftong atau gandingan di awal kata. Di awal kata I dan AU. Di awal kata vokal berganding ataupun bunyi diftong. Yang keempat, gandingan vokal AU, I, U. Vokal dekat-dekat AU, AI, IU. Hamzah pembeza kat sini. Seterusnya, mana tak?
Satu perkataan itu berasal pada bahasa Arab dan yang seterusnya nama khas. Okey, itu saja daripada muallim.